Ya, sahabat-sahabat semua, jom kita mulakan bersama dengan sahabat kita Islamic Relief Malaysia, yang mana hari ini kita cakap tentang menghadapi bah besar ataupun banjir. Ialah macam kita tahu kan, hujung-hujung tahun ni memang negara kita sering dilanda banjir, dan ada sahabat-sahabat kita yang turut ingin membantu mereka yang memerlukan. Ada kempen yang kita bawakan, dan sahabat NGO kita Islamic Relief Malaysia hari ini bawakan saudara ataupun brother Muhammad Izzat Ruslan, pegawai kanan bahagian program Islamic Relief Malaysia, untuk siap siaga hadapi bah besar. Assalamualaikum, Bro Izzat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Kita pagi ni sihat? Sehat Alhamdulillah. Kami nampak anda pakai vest tu pun dah macam dah macam bersiap siaga nak turun ke padang ni. Memang kena bersiap siaga sekarang ni. Memang kena. Kan? Standby je lah, sama-sama lah insya-Allah. Dan macam biasa kita sedia maklum, ada juga mungkin antara saudara-saudara kita dah pun berada di PPS, Pusat Pilihan Sementara, kerana banjir, dan juga kat situlah mungkin kita nak teruskan cakna kita untuk membantu saudara-saudara kita di mana saja berada. Mungkin setakat ni pengalaman IRM dan Brother Izzat sendiri macam mana? Macam mana Izzat? Baik, pengalaman saya di lapangan di bencana lah, waktu bencana ni saya ni baru lagi lah dalam 6 tahun macam tu. Pertama kali saya ke kawasan bencana di Kelantan lah waktu tu, di monsun banjir di timur, banjir di pantai timur lah. 2014 saya tak ada. Saya masuk 2015, waktu tu lah diperkenalkan macam mana, macam ni rupanya bencana. Dari Islamic Relief memang bukannya asing lagi dengan apa nama tu, respon terhadap bencana. Kami di Malaysia ni sendiri memang banjir 2014 memang kami telah deploy banyak bantuan rumah. Bantuan rumah pun kami telah bagi di kawasan Gua Musang. Di belah-belah Kelantan tu memang ada beberapa rumah yang kami telah buat lah. Dan juga bukan hanya di Kelantan, Terengganu, di Sabah, Sarawak juga kami berikan bantuan. Seperti baru-baru ni di Tenom, Sabah, banjir di kawasan Kampung Pangi, kami telah berikan bantuan sebanyak 120 kepada 120 keluarga lah, pack makanan. Yang itu memang kami sentiasa akan bertindak dengan cepat lah untuk memberikan bantuan kepada mereka yang terkesan dengan banjir. Dengarnya macam satu Malaysia lah IRM memberikan bantuan mereka yang terjejas masa banjir ni. Apa bentuk bantuan, pelan bantuannya macam mana kalau nak kena segera ke lokasi tu kan? Macam mana bentuk bantuan? Pelan-pelan. Saya bahagikan kepada 3 situasi lah, di mana Islamic Relief memang akan sentiasa respon kepada 3 situasi ini. Yang situasi pertama, sewaktu pusat pemindahan dibuka atau PPS, kami akan pergi ke lokasi di mana kami jumpa dengan ketua komuniti ataupun agensi yang berada di situlah untuk bertanyakan apakah barang-barang yang diperlukan, apakah barang yang kurang. Dan barang yang kami sentiasa akan bawa ke pusat pemindahan tanpa, macam kita memang tahu inilah benda yang sentiasa. Yang pertama ialah air mineral, yang kedua ialah makanan ready to eat ataupun makanan yang segera seperti bubur yang letak air panas tu je, ataupun biskut yang berperisa. Yang ketiga ialah hygiene kit seperti pampers bayi, pad wanita, berus gigi, ubat gigi serta sabun mandi. Yang ini memang commonly lah untuk kita bawa dan beri kepada mereka-mereka yang berada di PPS. Dan bila kita bertanya kepada ketua komiti dan juga agensi, mungkin itu ada tambahan lain. Kita tengok dari situ, kita tengok setiap PPS ada benda yang berbeza-beza. Jadi kita perlu tanya yang cuma lagi sila. Situasi yang kedua di mana selepas saja bencana, selepas saja banjir contohnya, orang dah mula pulang, dah mula nak bersihkan rumah, di situ kita akan bagi bantuan kotor rumahan. Dan bila kotor rumah, barang-barang nak bersihkan rumah tu bukan semua ada. Jadi Islamic Relief bantu menyediakan barang-barang tu. Berus lantai, penyapu, beg plastik sampah. Ada juga di kawasan komuniti yang kami sediakan water jet dan juga generator seperti di Selangor yang terkena pada awal tahun ini. Beberapa tempat yang kami telah berikan water jet dan generator untuk mereka sama-sama membersihkan kawasan mereka. Itu adalah selepas daripada bencana. Dan yang ketiga ialah selepas dia 2-3 minggu selepas bencana tu, kami akan datang sekali lagi dan bertanyakan kepada ketua komuniti, berapa ramai yang telah terlibat, keluarga mangsa, dan kami akan di situ kami akan bantu antara nak berikan pack makanan
ataupun ada juga kami berikan voucher tunai supaya mereka bantuan ini boleh meringankan beban mereka lah. Sebab kita tahu kan bila dah bencana, bila dah berlaku di rumah-rumah semua kebanyakannya habis. Habis tu bukannya sekadar sikit-sikit habis, semua habis. Jadi benda yang kita bantuan yang kita dapat salurkan kepada mereka ni sedikit sebanyak dapat meringankan beban mereka lah. Kan. Maknanya sebelum dah bersiap sedia, siap siaga semasa banjir itu berlaku dan pasca atau selepas pun juga ada pelan bantuan dan bentuk bantuan yang disalurkan kepada penerima. Cuma difahamkan ada kawasan-kawasan yang tak pernah kena banjir sebelum ni Zat, tapi tiba-tiba kena banjir juga. Maybe ada macam plan yang dirangka lah oleh Islamic Relief Malaysia tu dan untuk membantu mereka ni. Macam mana? Baik, di kawasan-kawasan yang tidak pernah dan tiba-tiba terkena ini memang kita tak boleh expect pun. Macam siapa sangka di Selangor kena. Sangat-sangat hebat yang kena di pada awal tahun, kita tak sangka. Jadi apa yang kami boleh segerakan bila mana kawasan pusat pemindahan, biasanya kami akan ke pusat pemindahan dan kami akan terus tanyakan kepada ni. Jadi kepada yang mana ada risiko bencana ni, apa yang saya boleh berikan tips dan info ialah kita sentiasa dapatkan maklumat yang benar dan sebenar daripada agensi-agensi. Di mana kalau di Islamic Relief, kami sentiasa periksa maklumat ni di portal bencana NADMA. Di situ kita akan dapat tahu di mana kawasan yang telah mula naik air. Sebab di situ ada banyak agensi kerajaan yang boleh menyampaikan maklumat seperti Map Malaysia, seperti Jabatan Air. Di situ kita boleh tengok ada air yang sedang menaik, ada paras air sedang menurun. Di situ kita boleh tahu. Jadi bila mana mereka yang berada di kawasan risiko banjir ni dapat tahu, kita perlulah siap sedia dengan barang-barang yang perlu dibawa, nak dibawa pindah ke PPS tu, kita perlu sedia letakkan dalam satu beg supaya mudah kita nak bawa. Dokumen-dokumen peribadi letakkan di dalam beg yang biasanya plastik bag lah yang kalis air, ataupun laminatekan dia supaya tidak hilang, dia tidak tenggelam dan basah rosak. Barang-barang peralatan elektrik diletakkan di kasau selamat. Jadi bila mana agensi kerajaan datang mengatakan kita perlu berpindah ke PPS, cepat-cepat bawa barang, cepat-cepat pindah. Sebab agensi kerajaan tidak saja senang-senang datang suruh pindah, tidak. Sebab mereka dah tahu kawasan sudah menjadi bahaya jika tinggal lama-lama. Jadi memang seeloknya pindah ke kawasan pusat pemindahan lah. Itulah apa yang sentiasa kami bincangkan. Islamic Relief sentiasa berbincang dengan NGO lain dan juga pihak agensi seperti NADMA, apa yang terbaik untuk masyarakat yang supaya kita boleh mengurangkan risiko bencana ni. Betul. Pihak NGO, mungkin banyak NGO yang nak turun padang membantu. Dalam masa yang sama, bila kita ada rujukan yang tepat dan maklumat yang tepat daripada pihak berkuasa, sedikit sebanyak dapat membantu kelancaran lah kan. Baik, kejap lagi kita nak berehat pusingan pertama ni. Kejap lagi mungkin kita nak cerita lebih lanjut. Kalau Brother Izzat ada pengalaman sendiri, pengalaman peribadi yang nak dikongsikan pagi ni, termasuklah kalau ada tips-tips kesiapsiagaan kita menghadapi bencana banjir, kita bawakan kejap lagi ya. Boleh. Okey, kita berehat kejap. Kembali selepas ini Warna Pagi Radio IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Ya Allah, sihatkanlah tubuhku, Ya Allah, sihatkanlah pendengaranku, Ya Allah, sihatkanlah penglihatanku. Hampir seluruh penduduk dunia kini terkesan dengan impak krisis ekonomi. Sementara di negara-negara konflik pula, mereka mengalami tekanan berganda dengan ancaman peperangan, kebuluran, kemiskinan, masalah kesihatan, bencana alam dan sebagainya. Apa tindakan kita? Bantu mereka melalui kempen Mari Sedekah, anjuran Islamic Relief Malaysia. Ketika kita leka mengambil masa untuk membantu,
Mereka telah pun kehabisan waktu. Bertindak sekarang. Hubungi 0389263434 atau layari www.islamic-relief.org.my untuk zahirkan keprihatinan anda. Fikir kemanusiaan, fikir Islamic Relief. Cukuplah bekerja untuk orang lain. Bina empayar niaga anda sendiri. Bagaimana? Dengan menjadi konsultan unit amanah PMB Investment. Anda boleh jana pendapatan tanpa had dan pasif. Nikmati berbagai insentif seperti melancong ke luar negara. Hubungi 03-4145-3909 atau layari pmbinvestment.com.my. PMB Investment, pengurus unit amanah patuh syariah. Pengalaman kami, keyakinan anda. Umi Abi, inilah kelas matematik yang abang nak. Terima kasih Umi Abi. Hantar abang ke Home Terapi Matematik. Anda tercari-cari kelas matematik yang buatkan anak anda gembira dan ceria? Home Terapi Matematik jawapannya. Sesuai bagi anak berusia 6 tahun hingga 17 tahun. Layari www.home.edu.my atau hubungi 0134434110. Jika anda mencari peluang bisnes franchise pendidikan, mari bersama kami membina generasi yang cintakan matematik. Definitely a place to start. Lina, perasan tak? Saya tengok sekarang ni kan banyak syarikat mempromosikan produk mereka di media sosial. Mestilah Aisyah. Media sosial ini kan semakin mendapat perhatian sebagai platform penting yang interaktif dan efektif. Oh, patutlah. Sebelum ni kita hanya bersiaran di Radio Ikin je. Sekarang, Radio Ikin tawarkan untuk bersiaran di Facebook dan YouTube. Menarik sangat tu. Saya tengok pengikut di media sosial Ikin lebih 1 juta. Dah, jom kita telefon sekarang. 012-686-9236 untuk tepas slot. Bicara bermanfaat berbagai segmen, rancangan dakwah setiap hari, lagu-lagu Islami sepanjang masa. Dengarkan di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. IKIM Inspirasi Inforia Islami kembali lagi bersama Lu dan Pian. Macam mana sahabat-sahabat semua, kita dah sampai ke hujung tahun ni lah. Sekarang ni dengan musim hujan, hari-hari hujan. Maknanya bila hujan ni kita bimbang akan terjadinya banjir dan sebagainya. Sebab kita macam kita sebut awal pagi tadi yang dah diuji untuk kali berikutnya kesekian kalinya, bila sama ada ban pecah ke ataupun jumlah paras air meningkat di sungai-sungai tertentu, dan ada juga yang dah bersiap sedia kan Berizat dengan perahu sampan di rumah masing-masing kalau berlaku. Jadi di kalangan di pihak NGO sendiri, khususnya Islamic Relief Malaysia, macam mana agaknya proses bantuan dijalankan? Macam pengalaman Brother Izzat sendiri mungkin boleh dikongsikan? Mungkin boleh dimulakan dengan macam mana Brother Izzat dan tim dapat laporan berkenaan banjir tu, kat mana nak pergi dan sebagainya. Baik. Okay, terima kasih brothers. Macam ni, sebabkan kita selalu bergerak mengikut apa yang kita dapat info ni, jadinya kadang-kadang berlaku banyak problem di mana pertindihan bantuan, lambakan bantuan. Ini adalah perkara yang saya sentiasa dapat tahu selepas kita semua tahulah. Jadinya di sini sewaktu kami ada taklimat bersama dengan Natma dan juga ATM, mereka telah membuat satu flow lah yang boleh, insya-Allah boleh mengurangkan perkara ni. Yang pertamanya, kalau kita tak ada info, tapi kita tahu di mana kawasan kan. Kalau kita tak ada info, contohlah kita ambil info di Shah Alam, contohlah. Kita tahu Shah Alam tapi kita tahu kat mana. Yang pertama sekali, kita boleh pergi ke Pusat Kawalan Operasi Bencana, iaitu dalam pendek PKOB, untuk dapatkan kawasan. Di mana PKOB ni ialah di majlis daerah. PKOB memang kawasan dia ialah di majlis daerah. Jadi di situ kita pergi, kita jumpa dengan orang yang person in charge dan bertanyakan, saya daripada NGO sekian-sekian, kami ada barang nak bagi. Kami, kalau contoh kita ada kawasan yang kita nak bagi, contohlah kita tahu, tapi kita tak tahu siapa contact person. Kita boleh tanyakan, saya nak bagi di sini-sini, ini barang kami, boleh saya tahu siapa pun contact person di sini. Jadi orang person in charge di PKOB tu akan beritahulah, insya-Allah dia akan beritahulah, dan dia juga akan beri nasihat jika kawasan-kawasan yang telah dibagi benda yang sama, mungkin dia akan bagi cadangan ke tempat lain supaya benda tu, lambakan tu tidak berlaku. Betul. Jadi benda tu kita dapat mengurangkan, dan selepas daripada bantuan kita bagi tu, kita hantarlah sedikit laporan yang ringkaslah kepada person in charge PKOB itu sendiri,
Melalui WhatsApp pun boleh. Sebab yang kami diberitahu di dalam taklimat, memang dia sebolehnya laporkan kepada petugas. Melalui WhatsApp pun tak apa. Sebab kita nak pergi sana nak buat laporan bertulis tu dah satu masa yang panjang. Jadi WhatsApp dengan gambar dan barang apa diberi, lokasi di mana dan berapa keluarga. Jadi maklumat ni sangat penting untuk petugas di PKOB untuk capture lah. Untuk mereka persatuan-persatuan dan NGO lain nak datang supaya tidak bertindan barang-barangnya. Barang-barang bantuan. Yang itulah antara flow yang sentiasa yang mudah lah. Yang mudah untuk saya ceritakan supaya kita dapat kurangkan lambakan bantuan di satu kawasan. Dan yang lebih penting, mungkin ada antara individu yang nak membantu secara peribadi ke lokasi-lokasi, tapi itu yang sering dinasihatkan oleh pihak berkuasa supaya lebih baik kalau kita bantu menerusi NGO yang ada termasuk Islamic Relief Malaysia. Kalau di IRM sendiri mungkin apa antara kempen yang terkini dan macam mana sahabat-sahabat pendengar kita nak menyumbang, nak bersedekah, nak membantu kempen-kempen khususnya musim ni. Baik. Di Islamic Relief, kempen yang kami sentiasa buka iaitu kempen Local Emergency Relief atau nama lainnya bantuan kecemasan, di mana ia dibuka sepanjang tahun supaya ini adalah persediaan menghadapi bencana di Malaysia lah terutamanya. Kerana kita tak tahu bencana datang bila, kita semua tak tahu. Jadi bila dibuka setiap masa, kita boleh bersedia sentiasalah bila-bila masa. Selain daripada kempen emergency di lokal, kami juga ada kempen rayuan musim sejuk di Lebanon, kerana di musim sejuk kita nampak macam menarik air salji, tapi sebenarnya tidak, bagi mereka yang tidak berkemampuan sangat-sangat susah untuk mereka. Nak dapatkan kayu api untuk membuat api itu memang bukannya macam kita boleh kutip tidak. Memang mereka ada orang yang kena hantar, benda tu kena beli. Jadi memerlukanlah rayuan bantuan daripada kita. Selain daripada tu, kita ada kempen Rezeki Bersama Damai Sedekah. Ini adalah bantuan yang umum lah untuk kita berikan kepada mereka yang memerlukan setiap masa, sepanjang masa di Islamic Relief Malaysia. Itu adalah antara kempen-kempennya. Baik, insyaAllah nanti bila sumbangan-sumbangan tu dah dikumpulkan, nanti insyaAllah program-program akan disusun. Brother Izzat antara yang orang penting jugalah sebagai pegawai kanan bahagian program untuk menyusun atur bantuan-bantuan yang nak disumbangkan, disalurkan kepada penerima manfaat. Okey Brother Izzat, kita nak tanyalah, mungkin ada kata-kata akhir ataupun nasihat dan termasuk tips lah untuk menghadapi musim banjir ni. Mungkin ada nak tambah daripada awal tadi yang dah dikongsikan? Baik. Saya kongsikan, saya nak kata tips ni tidaklah, sebab saya sendiri bukannya orang mangsa banjir yang ada daripada awal sampai habis. Saya hanya bila waktu bencana berlaku, saya datang dan menolong mereka yang memerlukan. Saya jadinya apa yang ni dari pandangan saya, sewaktu banjir ni, pastikan keselamatan itu nombor satu. Jauhi daripada barang-barang elektrik. Sewaktu kita nak pindah, kita nampak air dah naik apa semua, janganlah kita bermain di situ. Wahai adik-adik sekalian, supaya kita tak tahu apa benda. Sebab orang rasa macam kita tahu jalan yang kita biasa guna tu, bila banjir kita tak tahu bawahnya ada apa. Jadi jauhi daripada tempat-tempat yang berbahaya. Perkara-perkara barang-barang berharga sila letakkan di kawasan yang selamat supaya bila berlaku banjir tidaklah rosak dan dapatkan maklumat yang sah dan sahih. Jangan selalu macam terkena dengan maklumat palsu, kerana benda ini sangat berbahaya. Kita kadang-kadang di NGO sendiri pun banyak berlaku yang mana satu kawasan ni perlukan bantuan, satu kawasan ni perlukan. Bila sampai 10 bantuan dah sampai, bila tanya, sebabnya tak ada orang yang nak bagi tahu yang bantuan ni sebenarnya dah sampai. Semuanya yang bagi tahu bantuan diperlukan. Masa minta semua hantar mesej, masa dah terima senyap pula. Benda itu sentiasa berlaku. Jadi saya harap kepada semua, kita sama-sama bertanggungjawab lah untuk perkara ni, kita mengelakkan daripada benda-benda yang tidak sepatutnya berlaku. Jika ada yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai Islamic Relief Malaysia, boleh ke website Islamic Relief Malaysia, www.islamic-relief.org.my. Boleh ikuti perkembangan Islamic Malaysia di media sosial seperti di Facebook, Instagram, Twitter
kini ada TikTok ya dan juga YouTube. Islam Indonesia boleh kita tengok di situ. Baik, itu sahaja daripada saya. InsyaAllah. Nombor telefon macam biasa 0389263434 atau WhatsApp 019-637-9788. Untuk waktu ini terima kasih Brother Izzat. Sama-sama. Jaga diri baik-baik supaya tim semua kuat-kuat semua untuk bantu mereka yang memerlukan. Amin, insyaAllah. Jumpa lagi insyaAllah brother. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, itu dia yang penting, selalu fikir kemanusiaan, fikir Islamic Relief. Itu dia segmen Suara Kemanusiaan kita hari ini. Terima kasih juga sahabat-sahabat kita, para penyumbang, para dermawan yang bermurah